Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Tentunya anda sedang menyaksikan Didik TV Road to Success SPM 2020. Saya Akmal Nazri dan saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar untuk macam mana kita nak tackle pula bagi subjek sains kertas 2. Ya, yang mana seperti mana yang anda dapat lihat tadi, anda semua dah belajar dan dah tahu macam mana kita nak tackle sains kertas 1 bersama dengan Sisi Iman. Okey, kita tahu kita belum menang lagi, jadi make sure you guys stay safe, alright. Kalau nak keluar tu boleh, tak ada masalah, tapi make sure bersebab lah. Janganlah keluar saja-saja dan make sure pakai mask. Alright guys? Okey, saya pasti semua dah tak sabar. Siapa pula cikgu kali ini kan? Yang mana kita akan belajar subjek sains kertas 2. Dan cikgunya nak tahu siapa? Ini dia. Be the best among the best. Itu dia punya trademark daripada Cikgu Siti Aisyah ni. Cikgu, kita pun ada dekat studio ni. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, bermerah jambu. Of course, semangat untuk kertas 2. Warna pemerah tu sinonim dengan You Mat Saleh? out of Malaysia, you know. Alright Cikgu, seperti mana kita tahu kan Cikgu mengajar di sekolah Subang Utama. Ya, betul. Subang Jaya yang memang kita memang rival lah Cikgu. Saya budak sipil, Cikgu mengajar di SU. Kita ada chemistry. Tak ada chemistry. Kita ada chemistry di situ. Ada chemistry. Ya, betul. Dan juga kita ada sains juga Cikgu. Ya, betul. Cikgu, mungkin sebelum kita untuk masuklah kan menekel soalan sains kertas 2 ni kan. Mungkin Cikgu boleh tahu susah ke sebenarnya senang untuk mendapat markah penuh Senang kacang bagi paper ini? sahaja. Don't worry, be happy. Kita bersama-sama sekejap lagi. Kita tengok macam mana senang untuk tackle soalan sains kertas 2. Itu pandangan Cikgu Aisyah. Tapi mesti Cikgu juga nak tahulah kan. Dan penonton-penonton di rumah, bagaimana pula pandangan-pandangan pelajar mengenai kertas ini. Nak tahu apa kata mereka? Ini dia. Antara sains kertas 1 dan sains kertas 2, saya lebih suka sains kertas 2. Sebab sains kertas 2 ni senang nak dapat markah. Cikgu banyak bagi tahu teknik cara nak menjawab kertas 2. Contohnya macam esei, lepas tu nak jawab berdasarkan eksperimen semua tu, dia ada formula dia tersendiri. Saya rasa untuk subjek sains kertas 2 ni senang je. Sebenarnya yang ditanya, eksperimen yang ditanyakan kita ni memang kita dah pernah buat dengan cikgu-cikgu kita waktu dulu-dulu. Pada pendapat saya, kalau kita baca, kita dengar apa cikgu cakap, kita pasti boleh jawab sains kertas 2 ini. Bagi pandangan saya, sains kertas 2 sangat membantu untuk mendapatkan cemerlang dalam SPM. Teknik menjawab yang diajar oleh cikgu boleh dijadikan panduan untuk saya mendapatkan A. Nota-nota yang diberikan oleh cikgu menambahkan keyakinan saya untuk menjawab soalan sains kertas 2. Itu dia pandangan calon-calon SPM bagi 2020 ni. Ada yang kata senang, ada yang kata macam agak sukar sedikit kan. Tapi biasalah, ini adalah proses pembelajaran dan insya-Allah semuanya akan mudah apabila Cikgu Aisyah akan menerangkan nanti. Cikgu, cikgu dah bersedia ke? Sangat bersedia. Okey. Saya pasti semua dah bersemangat, cikgu pun dah bersemangat dan calon-calon SPM di rumah juga dah bersemangat. Tapi kita nak berhenti rehat dulu cikgu ya. Boleh. Semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan 3 laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian
sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, mesti anda semua tertanya-tanya lah kan, takkanlah Akmal ni belajar juga sains di seorang-seorang dengan cikgu? Tidak sama sekali, dan saya pasti cikgu Aisyah ni kita bagi dia kezutan sikit yang mana Akmal tidak keseorangan, yang mana kita ada pelajar-pelajar daripada SMK Subang Utama yang akan Assalamualaikum semua. Kalau dengar dan okey, semua tunjuk good. Seorang je good. Yang lagi 4 orang tak good ke? Cikgu, ini dia anak-anak murid cikgu. Rindunya. Baru hari Khamis jumpa. Sekarang dah mula rindu. Nampak itu orang kata betapa intimnya cikgu dan juga anak-anak murid. Cikgu mungkin boleh perkenalkanlah anak-anak murid cikgu kepada kami semua. Ini anak-anak murid kesayangan cikgu. Ini wakil sahaja. Cikgu sayang semua anak-anak murid cikgu di sekolah. Tapi ini wakil kesayangan-kesayangan cikgu di SMK Subang Utama. Cikgu perkenalkan yang berbaju biru handsome Adib. Okey. Assalamualaikum, Dip. Alright, yang kedua Jasmine. Oh, sinonim warna biru. Berjanji ke tu? Ada janji. Alright. Yang ketiga, yang ni abang handsome, ini baik. Haris Iskandar. Okey, yang ujung sana, yang kontrol macho itu adalah Hamid. Hamid. Khabar Hamid? Alright. Yang paling cantik, yang paling jelita, yang paling dekat dengan cikgu di sini adalah Ellie. Apa khabar, Ellie? Alright, okey. Semua okey ke? Dah bersedia untuk kita belajar macam mana kita nak tackle sains kertas 2 ini? Sedia. Cikgu? Yes je. Tak semangat je. Macam tak semangat je. Mana semangat Dah anak murid breakfast dah cikgu? ke? Sedia. Ya, betul. Okey, semangat sikit. Tak apa, tak payah malu. Ingat macam kita berada dalam kelas sahaja. Okey? Yes, alright. Lima lambda is the best. Always the best. Be the best among the best. Ya, betul. Ya, okey cikgu. Okey. Anak-anak murid cikgu pun dah bersedia. Saya pasti Alright. cikgu pun dah bersedia. Dan pelajar-pelajar di rumah juga dah bersedia. Cikgu, over to you. Alright. Okay, are you ready, class? Yes, teacher. Semangatlah sikit sayang. Are you ready? Are you ready for A+? Ada jauh malu. Tak apa. Cikgu faham. Sebab cikgu dah berlatih semalam. Awak baru hari ni. Alright. Okey, mula-mula sekali, bila ya SPM ni? Lambat lagi ke? Bila awak nak SPM? Ellie, bila SPM ni? Tak tahu? Bila SPM? 22 Februari 20? 20 apa? 2020? Diorang masih lagi di tahun 2020, cikgu. Oh ya sayang. Kita semua dah berada 2021 sayang. So SPM kamu, SPM anak-anak di luar sana adalah 22 Februari 2021. Ingat ya, 2021. Okey, bila paper science? Bila paper science ya? Hari Selasa, 2 Mac 2021. Pukul berapa? Pukul berapa ya? Pukul 10 pagi sehingga 12 tengah hari. Mengambil masa 2 jam 30 minit. Satu jangka masa yang sangat panjang dan cukup untuk awak menjawab kesemua soalan yang diberikan. Alright. Okey. Sebelum kita cikgu teruskan pengajaran cikgu, kita cuba lihat rumusan markah dan grade. Apakah pilihan hati awak? Haris, adakah cukup dengan D? Cukup ke? Belajar selama orang lain sebelum ini, sebelum ini hanya belajar persekolahan, tempoh persekolahan hanyalah 11 tahun. Awak batch 2020, SPM 2020. Sesi persekolahan awak 11 tahun, 3 bulan ekstra daripada orang lain. Okey, so bila ekstra daripada orang lain, cikgu mohon keputusan awak, result awak perlulah ekstra lebih
daripada orang lain, batch-batch yang sebelum ini. Boleh? Boleh, Eli? Good. I like it. Alright. So, antara D, C, B cukup ke? Cukup ke, Jasmine? Tak. Betul, Haris. Tak berbaloi 11 tahun belajar. Okey. Adakah A ataupun A plus jadi pilihan hati? A plus. Marvelous. A plus. Okey, ingat kita mesti target yang terbaik. Target mesti yang terbaik. Ingat anak-anak, target mesti yang terbaik. Okey. Alright, so macam mana kita nak mencapai A plus tadi? Kita tengok apakah format sains kertas 2. Ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian, Min? 3. Ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ada 4 soalan, 20 markah. Bahagian B, 5 soalan, 30 markah. Bahagian bahagian A dan bahagian B, anak-anak perlu menjawab ke semua soalan. Ingat, semua. Alright? Okey, sekarang kita tengok bahagian C. Bahagian yang menggerunkan anak-anak. Betul tak? Betul tak bahagian C? Cikgu, saya takut bahagian C. Cikgu, saya lemah bahagian C. No. Mulai daripada hari ini, mulai daripada saat ini, bahagian C perlu dijawab. Okey, tak perlu takut. Soalan je pun. Alright? Okey, soalan kita tengok bahagian C. Bahagian C ini sebenarnya ada 3 soalan. Alright? So, soalan nombor 10, soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Soalan nombor 10 wajib. Nampak tak cikgu capitalkan perkataan wajib. Cikgu huruf besarkan perkataan wajib. Menunjukkan ada murid segelintir. Walaupun segelintir, tetapi ada murid yang cuai. Dia memilih, cikgu tahu bahagian C awak perlu jawab 2 daripada 3. Tetapi murid memilih soalan 11 dan 12 tanpa menjawab soalan 10. Sayang, anak-anak cikgu kena ingat. Alright, kena ingat. Soalan nombor 10 wajib jawab. Kalau awak tak jawab, awak akan kehilangan 10 markah. 10 markah, Beb. Sikit ke banyak tu? Banyak. Just, banyak. Kalau hilang markah senyum Kalau cikgu dah nangis dah, hilang 10 markah kot. Okey? Boleh? Okey. Ingat, kalau hilang 10 markah, A plus hanyalah angan-angan. Mahukah itu terjadi? Ingat, soalan nombor 10 wajib untuk jawab. Alright, kita terus pergi kepada soalan nombor 11 ataupun soalan 12. Okey, 11 atau 12 boleh pilih. Mana satu pilihan hati. Okey, tetapi sekiranya anak-anak di luar sana ada masa yang terluang, sebab anak-anak diperuntukkan 2 jam 30 minit. Andainya ada masa yang terluang, jawablah kedua-dua soalan. Tak salah sayang. Okey, jawab lebih tak apa, jangan kurang. Okey, terus pergi. Sekarang kita terus pergi ke bahagian A. Macam mana kita nak skor, nak dapatkan 20 markah. Okey, dalam bahagian A, anak-anak akan diuji dengan kemahiran proses sains. Ada 11 kemahiran proses sains yang akan diuji. Semua proses sains ada 12. Okey, tetapi untuk soalan bahagian A hanya menguji 11 sebab awak tak perlu buat eksperimen. Don't worry, be happy. Dalam dewan peperiksaan, you all tak perlu buat eksperimen. Okey, sekadar sampai 11 kemahiran proses sains saja. Pertama sekali, keyword yang paling utama yang perlu anak-anak tahu adalah pemboleh ubah. Macam mana nak kawal pemboleh ubah? Cikgu tak tanya. Sayang Eli, ada berapa pemboleh ubah? Ada 3 pemboleh ubah. Marvelous. 3 pemboleh ubah. Yang pertama, adik? Dimalarkan. Dimanipulasi. Yang kedua? Terus. Dimanipulasi. Yang ketiga? Bergerak balas. Ada 3. Cikgu minta maaf ya anak-anak. Cikgu kat sini, cikgu terpaksa ajar laju. Walaupun ada orang kata cikgu ni macam promoter kalau bercakap. Memang. Cikgu memang promoter. Cikgu nak promote apa? Cikgu nak promote sains kertas 2. Alright. Okey, kalau promote mestilah cikgu nak you all ambil sains kertas 2 ini. Okey, seterusnya. Dimalarkan yang sama. Ingat ya, dimalarkan sama. Yang dimanipulasi adalah faktor yang diubah ataupun yang faktor yang diubah. Yang dengan kata lain, tips yang senang cakaplah, yang berbeza. Okey, antara anak-anak ni ada perbezaan tak? Ada perbezaan tak? Ada. Apa yang beza? Jantina, betul? Adakah semua jantina sama?
Tidak, cikgu. Tengok Lain-lain. Abang Akmal yang boleh jawab. Cikgu, Saya. janganlah bagi abang. Oh, jangan Bagi panggil. aku aja. Oh, panggil Okeylah. Cikgu panggil Akmal saja. Alright. Okey. Baru nak bermanja. Dah tak boleh. Tak apa. It's okay. It's alright. Okey, seterusnya bergerak balas adalah hasil daripada eksperimen. Apa yang awak nak perhatikan? Apa yang awak nak perolehi daripada eksperimen? Jelas? 3 pembalik ubah? Alright. Jelas. Cikgu laju. Okey, sekarang ni kita akan lihat macam mana nak mencari pembalik ubah dalam soalan. Ada berapa cara? Ada berapa cara? 3. Anak-anak di luar sana, walaupun cikgu tak dengar anda memberi jawapan, tapi cikgu tahu kalau anda menjawab soalan cikgu. Sebab cikgu biasalah guru dia ada insting dia. Alright, kita tengok daripada jadual. Minta maaf. Mengenal pasti pembalik ubah ada 4 cara. Yang pertama daripada pernyataan ayat ataupun soalan. Yang kedua gambar rajah. Yang ketiga jadual. Yang keempat graf. Senang kan? Alright, kita tengok pada soalan ini. Ada volunteer nak baca soalan untuk cikgu? Siapa yang ingin A+? Cepat jawab, bacakan soalan. Yes, bagus Ellie. Ini calon A+. Yes, teruskan Ellie. Dan bab 5 tenaga Rajah A dan B menunjukkan eksperimen mengkaji keaktifan logam X dan Y dengan asid hidroklorik cair. Bagus Ellie. Cara baca pun dah menunjukkan semangat momentum A+. Sudah semakin dekat. Sudah semakin hebat. Okey, good. Alright. Rajah A dan B menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam X dan Y dengan asid hidroklorik cair. Dalam ayat ini, boleh tak kita tentukan MV, RV dan CV? Sudah, Boleh. tentu boleh. Yang nampak warna merah ini adalah kereaktifan logam. X dan Y ini adalah yang berbeza. So, ini adalah MV, iaitu pembalik ubah yang dimanipulasi. Okey, dan seterusnya asid hidroklorik cair. Tetapi di sini mungkin kita tak perasan untuk asid hidroklorik cair sebab kita mungkin memerlukan stimulus yang lain. Alright, sekarang kita tengok pula pada gambar rajah. Daripada gambar rajah kita nampak ada gas yang dikumpulkan, gelembung gas, asid hidroklorik, logam X dan logam Y. Daripada gambar rajah, cikgu dah bagi tahu tips tadi kan. Nak menentukan pembalik ubah manipulasi, kita tengok yang berbeza. Okey, yang berbeza di sini adalah logam X dan logam Y. So itu adalah pembalik ubah? Pembalik ubah? Bagus Haris. Haris, semangat Haris. Nak A+ tak ni? Calon A+ kan? Kalau nak janganlah. Nah, okey. Semangat. Alright. So, yang dimanipulasi di sini adalah logam X dan logam Y. Anak-anak perlu untuk letak parameter di hadapan. Kalau anak-anak di luar sana perasan kenapa cikgu merahkan di sini, dahlah merah, garis pula tu. Sebab ramai anak-anak ataupun murid-murid yang selalu hanya menulis logam sahaja ataupun asid hidroklorik sahaja. Perlu letak parameter di hadapan. Okey, so yang berbeza di sini ialah jenis logam. Ataupun kalau murid-murid ataupun anak-anak cikgu di sini dan di luar sana, okey, ada juga anak-anak cikgu 5 lambda yang menonton cikgu. Okey, boleh cara yang kedua untuk menjawab manipulasi adalah logam X dan logam Y. Perlu tulis kedua-dua faktor yang dimanipulasi ataupun yang berbezalah. Alright, seterusnya yang bergerak balas. Apa yang kita nak tengok daripada eksperimen ini? Of course, isi padu gas yang dikumpulkan. Jangan bagi tahu gas yang dikumpulkan sahaja ya sayang. Perlu ada isi padu di hadapan. Alright, yang terakhir, asid hidroklorik cair adalah pembalik ubah yang dimalarkan. Kadang-kadang pembalik ubah dimalarkan, awak tengok di sini 5 gram. Ini pun sama kan? Okey. Biasanya pembalik ubah dimalarkan jawapan dia lebih daripada 1. Tetapi anak-anak perlu hanya menjawab 1 soalan sahaja. Alright. Mudah kan? Okey, dan berkaitan dengan soalan ini juga, alang-alang menyelup pekasam, cikgu tambah lagi 1 soalan. Okey, apakah nyatakan 1 inferen berdasarkan eksperimen ini? Inferen tu apa? Apa? Yakin sayang. Sebab bagus Jasmine.
kuat. Tak apa. Kuatkan sikit suara. Cikgu tak dengar ni. Alright. So, inference adalah awak perlu beri sebab. Tetapi macam mana boleh ke terus bagi sebab kat sini? Untuk jawab inference, mesti bermula dengan pemerhatian. Bagus, Mit. Kena bermula dengan pemerhatian. Apa yang okey, untuk menjawab pemerhatian, kat mana kita perlu rujuk? Pemboleh ubah, bergerak, balas. Okey. Apa yang awak nampak kat sini? Gas. Gas yang dikumpulkan. So, macam mana nak jawab pemerhatian? Okey, cikgu terangkan. Ingat, jawapan mesti spesifik. Gas yang isi padu gas yang dibebaskan oleh logam Y lebih banyak ke lebih sedikit? Lebih banyak berbanding logam X. Bila sebab mesti ada kerana apa? Nak rujuk di mana? Di manakah tips untuk kita membuat inference kita? Di sini, sayang. Cikgu dah pesan baca pernyataan ayat ataupun baca pernyataan soalan, sebab RV di dalam ayat ini adalah tips untuk kita memberi sebab ataupun inference. Okey. Alright. So, macam mana nak jawab? Isi padu gas yang dibebaskan oleh logam Y lebih banyak berbanding X kerana kereaktifan logam Y lebih tinggi. Boleh? Boleh anak-anak di luar sana? Okey, good. Alright. Cikgu terus pergi kepada, okey, masih lagi dalam mencari pemboleh ubah. Sekarang ini kita nak tengok pemboleh ubah MV dan RV di dalam jadual. Okey. Dalam jadual biasanya kita dapat tentukan dua jenis pemboleh ubah sahajalah, MV dan RV. Okey, belah kiri MV, belah kanan RV. Boleh? Okey, ingat. R, right. Semua angkat tangan kanan? Semua angkat tangan kanan, sayang? Tengok. Cikgu nak panggil Abang Akmal tak boleh. Saudara Akmal dah angkat tangan kanan. Mana tangan kanan awak? Sayang, mana tangan kanan? Tak dengar Okey. Alright. Kalau ingat tangan kanan menunjukkan itu adalah RV. Jadual di sebelah kanan. Alright. Kalau sebelah kiri, of course MV. Okey. Kalau jadual, ada dua jenis jadual. Satu kiri kanan, satu lagi atas bawah. Yang atas adalah MV, yang bawah adalah RV. Cukup itu sahaja ingat untuk bahagian jadual. Okey, yang seterusnya daripada graf. Ini paksi Y dan ini paksi X. Okey, untuk paksi Y, dia menegak. Menegak ini untuk pemboleh ubah bergerak balas ataupun RV. Okey, Akmal, kalau roket, dia naik atas ke dia berjalan macam kereta? Setahu saya, kali terakhir saya tengok dia menegak lah, cikgu. Ya, betul. Art for roket. Tak Betul. pernah cikgu jumpa, tak tahulah. Kok Akmal pernah jumpa roket berjalan macam lori kan? Itu bukan roket. Itu bukan roket. Itu kereta. Bagus. Mesti anak-anak di luar sana pun ada pengalaman yang sama macam cikgu dan juga Akmal di dalam studio. Alright. Okey, so RV mesti menegak. Paksi Y. Okey, kalau yang paksi X ataupun paksi mendatar ini adalah MV. Cikgu minta maaf, walaupun dalam keadaan kita belajar, MV bagi cikgu adalah mati. Ada ke orang yang dah mati tegak macam ni? Tak pernah pula cikgu. Itulah. Kalau cikgu pertama lagi. Okey, so kalau okey sayang, walaupun kita belajar sains pada masa yang sama, kita perlu mengingati mati. Sebab orang yang paling cerdik adalah orang yang paling banyak mengingati mati. So mati mesti menegak, mestilah mendatar macam ini. So yang mendatar paksi S ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Jelas? Jelas, cikgu. Marvelous. Okey, kita teruskan lagi. Alright, untuk hipotesis, okey, hipotesis adalah hubungan di antara MV dan RV. Okey. Dan yang paling penting, hipotesis ini mestilah khusus ataupun spesifik. Okey, awak menghubungkan di antara MV dan RV secara khusus. Okey, contoh di sini, macam mana contoh hipotesis yang diterima ataupun hipotesis yang betul? pH 7. pH 7 itu refer kepada ataupun merujuk kepada pemboleh ubah manipulasi. Kita ada macam-macam pH kan? Kita ada asid, kita ada neutral, kita ada alkali. Tetapi di sini dia bincangkan pH 7. pH neutral adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ini adalah MV, ini adalah RV. Dan dicantumkan ayat ini dan sangat sesuai itu adalah cantuman ayat untuk hipotesis secara jelas. Okey.
Seterusnya, cikgu nak bincang kat sini. Ramai murid-murid yang selalu buat silap. Cikgu pun tak tahu kenapa dia suka perkataan mempengaruhi ni. Perkataan ini sebenarnya menyebabkan hipotesis kamu akan menjadi umum. Bila hipotesis umum, bila umum maksudnya hipotesis kamu adalah tidak khusus. Tidak spesifik. Bila tidak spesifik, cikgu minta maaf. Tiada markah untuk anak-anak. Sekiranya hipotesis itu umum. Alright. Contohnya nilai pH mempengaruhi. Mempengaruhi ini adalah perkataan yang umum anak-anak. Mempengaruhi, bergantung. Apa lagi? Yang menyebabkan ayat awak itu menjadi umum. Ingat? Cikgu tengok bagus Mik dia mencatat. Bagus. Simpan di hati juga ya Mik. Catat dan simpan di hati. Luahkan masa SPM hari Selasa nanti. Alright. Seterusnya kita tengok. Alright. Ini bab 5 tenaga dan perubahan kimia tingkatan 4. Eksperimen ini adalah eksperimen endotermik, eksotermik. Yang melibatkan haba. Kalau serap haba, endotermik. Kalau bebaskan haba, eksotermik. Pernah sentuh exhaust motor yang baru lepas enjin mati tu? Baru je lepas enjin mati. Pernah sentuh tak? Akmal ada pengalaman tak sentuh enjin motor tu? Saya rasa kalau saya sentuh, mungkin saya tak ada kat sini, cikgu. Kenapa ya? Sebab dia panas, cikgu. Marvelous. Bagus. Melecok tangan, melecok. Yes, betul. So, cara nak ingat, kalau sentuh panas, itu adalah eksotermik. Eksotermik, ingat exhaust motor. Ingat Abang Akmal, cikgu bahasakan abang lah dengan anak-anak. Boleh, cikgu. Ingat Abang Akmal kata, kalau sentuh, melecok tangan dia. Betul. Betul. Boleh saya? Ingat. Alright. So, eksperimen ini, cikgu bukan nak fokus endotermik, eksotermik. Cikgu nak fokus kat sini, bagaimana nak baca. Nak baca bacaan akhir. Ini bacaan termometer. Alright. So di sini bacaan awal dia 27 darjah Celsius dan di akhir eksperimen dia menjadi agak-agak 24 ke 25. Boleh siapa-siapa tolong cikgu tak? 25. Marvelous. Anak murid siapa yang marvelous ni? Saya, cikgu. Marvelous. Yes. Bagus. Alright. 25. Kenapa 25? Kita perlu tengok meniskus yang berada melengkung di atas. Kalaulah yang macam ni melengkung ke bawah? 62. Marvelous. Kenapa 62? Tadi tengok belah atas. Kenapa tengok yang kali ni kena tengok belah bawah. Kalau melengkung ke bawah. Cikgu nak berterima kasih ya pada yang menyediakan slide ini. Cikgu rasa terpegun melihat berbola kelulu yang sangat cantik. Macam real. Cikgu tak tahu siapa yang sediakan slide ini untuk cikgu, tapi cikgu ucapkan terima kasih kepada yang person in charge yang menyediakan slide ini. Terima kasih banyak-banyak. Alright. So Cikgu, bagus. cikgu nak tahu tak siapa yang buat slide ni, cikgu? Ya, siapa? Kalau cikgu nak tahu, sekejap lagi saya beritahu sebab katanya Adib dengan Hamid ni dia nak pergi ke tandas, cikgu. Oh, ya ke? Katanya lah. Tak tahu betul dah Adib dengan Hamid ni. Alright. Alright, apa-apa kita tak berhenti rehat dulu. Anda berjalan ke mana? Seperti selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi.
Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Yap, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Cikgu okey ke cikgu? Sangat okey. Anak-anak murid semua okey? Okey. Diorang tu, diorang okey lah. Alright, tanpa buang masa lagi cikgu. Okey, Jom kita teruskan sambung. lagi. Kita belum lagi mencapai misi A+. Belum habis lagi. Kita teruskan lagi. Alright. Okey, sekarang ini kita akan berbincang teknik untuk menjawab definisi secara operasi. Ingat anak-anak, soalan di atas perlu dibaca. Okey, jangan tinggalkan walaupun sedikit. Raja di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. Walaupun tak ditanya MV dan RV, daripada penyataan ayat terus cari apakah MV, apakah RV. So MV di sini adalah kesan pH, pertumbuhan bakteria adalah RV. Okey, daripada jadual kalau ada 3 macam ni terpaksa kita singkirkan 1. Alright, so yang paling tak penting di sini adalah tabung uji. Kita fokus kepada kiri dan kanan. Kiri adalah MV, kanan kita adalah RV. Okey, setiap kali menjawab soalan eksperimen terus mencari ketiga-tiga pemboleh ubah. Alright, nyatakan definisi secara operasi pertumbuhan bakteria. Cikgu bahagikan kepada 6 bahagian. Okey, cikgu pecahkan kepada 6 bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian yang pertama dari konsep. Okey, kedua, konsep tu macam mana kita nak dapatkan konsep? Konsep itu daripada soalan. Definisi secara operasi untuk pertumbuhan bakteria daripada soalan. Alright. Dan bahagian yang kedua ialah adalah apa-apalah. Okey, bahagian yang ketiga parameter kepada konsep. Okey, bahagian yang keempat yang menyebabkan boleh, yang ditunjukkan boleh, itu sekadar aksesori ayat sahaja. Okey, yang kelima adalah pemerhatian. Bila kita bincang pemerhatian, mestilah sesuatu yang kita boleh lihat. Contohnya anak-anak nampak cikgu pakai baju merah hari ini. Nampak kan baju merah? So itu adalah pemerhatian. Okey, dan yang keenam, perincikan, perincikan apa yang diperhatikan supaya ayat itu lebih spesifik. Jom kita sama-sama tengok macam mana apakah definisi secara operasi untuk pertumbuhan bakteria. Alright. Okey, pertumbuhan bakteria ini bahagian yang pertama. Ini konsep ambil daripada soalan. Yang kedua ialah boleh, adalah boleh. Okey, yang ketiga, bahagian yang ketiga ini adalah parameter kepada konsep. Yang keempat, yang menyebabkan boleh, yang ditunjukkan pun boleh. Alright. Okey, yang kelima ini adalah pemerhatian. Okey, pemerhatian kita adalah bubur nutrien. Okey, ataupun kekuruhan campuran pun boleh. Yang kita nampak di sini adalah keadaan bubur nutrien menjadi sangat keruh. Sangat keruh. Pada apa? Pada pH 7. Okey sayang. Alright. So, definisi secara operasi perlu dinyatakan pemerhatian secara jelas, secara terperinci. Okey, ramai murid yang menjawab pertumbuhan bakteria adalah proses yang menyebabkan bubur nutrien sangat keruh. That's all. No. Tambahkan sedikit lagi sayang. Spesifikkan. Okey. Sangat keruh tu pada pH berapa? Pada pH 7. Alright. Okey, sekarang ini adalah soalan yang sangat digemari oleh anak-anak, betul? Biasanya soalan komunikasi ini 2 markah. Tetapi macam cikgu dah bagi tahu kelas hari Khamis lepas, soalan gerak gempur kita ramai yang buat silap, betul?
Betul kan? Alright. So cikgu fokuskan kat sini. Cikgu ingatkan lagi. Okey, anak-anak cikgu yang cikgu sayang di sini dan di luar sana. Okey, cikgu ingatkan lagi soalan ini nampak mudah. Dan memang mudah pun nak skor. Tetapi kecuaian awak akan mengundang sama ada awak akan kehilangan 1 markah ataupun kedua-dua markah. Sayang darling, sayang 1000 kali sayang kalau tak dapat skor untuk soalan begini. Okey, kita tengok berdasarkan jadual. Nah, ini jadual akan diberilah. Cikgu ringkaskan soalan. Lukiskan. Yang cikgu nak fokus di sini, lukiskan graf. Graf macam mana? Graf macam mana ya? Okey, lepas ni kita tengok. Graf mestilah sama ada graf ada 2 jenis sahaja. Sama ada graf melengkung ataupun graf garis lurus. Okey, kalau pertama sekali pindahkan titik. Pindahkan titik, letak X ataupun bulat-bulat dan make sure awak pindahkan titik, guru yang akan tanda ataupun yang akan memeriksa kertas awak boleh nampak titik yang dipindahkan. Okey, pindah titik awak akan dapat 1 markah. Okey, plot graf awak akan dapat lagi 1 markah. Okey, pastikan kalau titik yang dipindahkan itu menunjukkan macam graf melengkung, kita tak boleh guna pembaris. Freehand sahaja. Okey, lukis graf, plot graf tanpa menggunakan pembaris. Alright, kalaulah awak pindahkan titik itu, nampak macam titik ni macam lurus je kan? So ini adalah graf lurus. Kalau graf lurus, sasa-sasa oleh cikgu. Graf lurus perlu menggunakan pembaris. Kalau tak guna pembaris, kalau cikgu yang tanda kertas macam ni, of course cikgu akan tolak 1 markah. See, rugi 1 markah. Alright. Sedangkan awak tahu nak jawab soalan, pastikan membawa semua peralatan alat tulis. Pembaris, pensel, pemadam, pen, apa lagi? Kalkulator, bawa semua peralatan penting untuk awak menduduki peperiksaan. Okey, kita dah bincang graf. Ingat ya, graf ada 2 je. Graf. Ramai yang okey. Kenapa cikgu tekankan di sini? Sebab ada murid soalan minta lukis graf, tapi dia lukis carta palang ataupun histogram. Anak-anak perlu kenal ya, ini namanya carta palang. Ini namanya histogram. Soalan dia akan maklumkan secara terperinci kepada murid apa yang dia kehendaki. Dia akan minta, tak macam tadi, lukis graf. Kalau soalan macam ni, dia akan minta lukis carta palang ataupun lukis histogram. Kalau carta palang, jarak-jarak. Bar dia jarak-jarak. Okay, one more things yang anak-anak perlu ingat, saiz bar mesti sama. Dan kita ni sains anak-anak. Cikgu tahu awak ni memang terutama anak-anak cikgu di sini sangat suka melukis. Cikgu tahu subjek kesayangan, kegemaran anak-anak 5 lambda cikgu ni subjek seni, pendidikan seni visual. Kenapa? Bukan agaknya tak tahulah dia betul-betul minat ataupun dia takut sebab pengetua yang ajar kelas dia orang ni. Kan? Cikgu tak pastilah dia pengetua cikgu Ya, pengetua sekolah cikgu masuk mengajar dan inilah anak-anak murid dia. Cikgu dengan pengetua berkongsi kelas. Saya cikgu kalau guru besar mengajar saya keluar dulu cikgu. Kenapa? Takut dia. Takut cikgu. Tapi pengetua cikgu sangat friendly. Dan anak-anak cikgu sayang. That's why walaupun kertas sains, kertas histogram ataupun carta palang, dilukis-lukisnya corak dalam carta palang ini. Guru besar tu? Anak-anak cikgu sebab dia minat. Dia minat kepada seni. Sebab guru besar cikgu ajar seni. Pengetua guru besar. Pengetua ajar seni. Okey, so anak-anak untuk kertas sains tak perlu awak lukis corak-corak, tak perlu lukis bunga-bunga, tak perlu. Cukup sekadar carta palang yang kosong. Alright. Okey, ingat ya, carta palang ada jarak-jarak, histogram rapat-rapat. Okey. Boleh anak-anak? Masih lagi bersama cikgu? Alright. Boleh. Misi A+ kita masih diteruskan? Okey, semua terdiam. Okey, sekarang ni kita tengok bahagian B. Bahagian B ini sedikit peringatan sahaja. Okey, ini untuk pengetahuan pemahaman soalan yang ditanya dan soalan ni cikgu tak boleh tolong awak. Yang ini jawapan dia dalam buku lah. Jawapan dalam buku dan di hati awak lah. Cikgu jawapan kat sini tak ada dalam soalan. Okey, yang bahagian A jawapan ada dalam soalan. Okey, so kalau untuk bahagian B memang awak kena kalau bahagian B ini sebenarnya awak study ataupun awak belajar untuk kertas 1 sama dengan bersedia juga untuk kertas 2 bahagian B. Okey, tips sedikit. Kenal pasti maklumat yang terdapat dalam soalan daripada gambar rajah untuk membantu anak-anak mendapatkan jawapan. Cikgu tak suka, jangan guna perkataan short form ataupun huruf potong yang ringkas seperti
YG, KRN, SPT. Ni apa ni SPT ni? Okey, tak boleh. Tanda XX ni tak boleh. Ini bukan menulis jawapan ataupun menulis dalam WhatsApp. Ini dalam kertas peperiksaan sayang. Kena ingat tu. Jangan sesekali awak dah terbiasa menulis teks ataupun mesej kepada kawan-kawan awak melalui WhatsApp menggunakan singkatan-singkatan. Tak boleh. Ingat sayang? Alright. Seterusnya, ejaan, istilah mesti betul. Tak boleh guna istilah bahasa pasar, cannot. Alright. Seterusnya, kalau gambar rajah, kalau soalan yang melibatkan gambar rajah sinar yang kena lukis sinar cahaya, ramai cikgu tahu anak-anak murid cikgu di sini dan di luar sana boleh melukis. Contohnya gambar rajah yang dihasilkan oleh cahaya yang dihasilkan oleh kantar cembung, kantar cekung. Okey, tak ada masalah. Semua boleh jawab. Tapi anak-anak akan kehilangan markah sekiranya tiada anak panah. Please. Sayang cikgu, sayang cikgu, kena ingat. Walaupun anak panah semudah ini, sangat mudah, awak boleh kehilangan markah jika tiada anak panah. Okey, seterusnya. Kalau soalan minta satu jawapan, markah pun satu jawapan, bagi satu. Kalau awak bagi dua, okey, kalau bagi dua jawapan pertama betul, jawapan kedua salah, so jawapan kedua ini akan membatalkan jawapan yang pertama. Sayang, rugi markah sayang. So ini kita panggil sebagai wrong, cancel, right. Okey, yang salah itu akan yang salah itu akan membatalkan jawapan awak yang betul. Rugi. Soalan minta satu jawapan, satu markah, bagi satu jawapan saja. Okey, alright. Sekarang kita dah sampai ke section C, soalan bahagian yang sangat menakutkan awak, sebenarnya sangat mudah. Alright. Ingat anak-anak di luar sana, section C, sila jawab. Sebab soalan ini jawapan ada dalam soalan. Jom kita sama-sama mencari kat mana jawapan dalam section C. Alright. Okey, kita kenal dulu apakah format bahagian C. Cikgu ulang lagi sekali. Soalan nombor 10, tengok. Huruf besar tu, wajib jawab. Okey, soalan mengeksperimen. Awak tak perlu buat eksperimen pun. Dalam peperiksaan kot, awak perlu merancang. Sayang, hidup kita ni perlu merancang. Okey, perancangan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. So, kita rancang eksperimen kita. Alright. Soalan yang pilihan sama ada 11 ataupun 12. Sama ada soalan mengkonsepsi, membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Alright. So, inilah bahagian yang mudah tetapi selalu tak dijawab oleh murid. Cikgu tak tahu kenapa awak takut. Sekarang, jom kita tengok kat mana apa yang kata susah sangat ni. Alright. Okey, kita baca soalan bahagian C. Seorang wanita sedang memasak dan mengacau masakannya dengan menggunakan senduk besi. Okey. Dan dia mendapati senduk besi itu cepat menjadi panas. Okey. Alright. Poin-poin ada dalam situasi yang diberi. Alright. Kemudian dia menggunakan senduk kayu dan mendapati senduk kayu itu lambat untuk menjadi panas. Itu kemungkinan dapat idea tak? Senduk besi panas, senduk kayu tak panas. Apa tu? Apa konsep yang terlibat? Alright, kita teruskan lagi. Situasi ini menunjukkan kekondaksian haba. Macam tips pemboleh ubah je di sini bergantung kepada jenis bahan yang digunakan. Sini pun macam ada pemboleh ubah di sini. Alright, kita teruskan lagi. Tengok yang adik manis yang berada di sebelah kiri yang menggunakan senduk kayu, senyum je muka dia. Okey, yang menggunakan senduk besi ni macam resah gelisah ataupun dalam kepanasan sahaja. Okey, daripada gambar rajah kita dah nampak ini guna senduk kayu dan ini guna senduk besi. Daripada situasi ini perlu cari apakah MV dan RV untuk menjawab hipotesis. Walaupun soalan belum tanya lagi, belum tanya pun hipotesis ke apakah boleh ubah manipulasi, no. Dapat soalan, terus cari, terus dapatkan, terus awak korek, awak cari gali mana MV, mana RV daripada situasi soalan. Sangat mudah. Alright. So kita tengok di sini, yang ini guna senduk kayu, yang ini guna senduk besi. Itu adalah MV yang berbeza. Okey, pemboleh ubah yang manipulasi kita adalah senduk besi dan senduk kayu. Untuk menjawab hipotesis mesti kaitan di antara MV dan RV. Okey, macam mana ya nak jawab? Okey, di sini kita ada satu bukan logam dan satu logam. Ini melibatkan kekondaksian haba. So macam mana nak buat hipotesis? Senduk besi boleh mengkondaksikan haba dengan baik. Manakala senduk kayu tidak boleh mengkondaksikan haba dengan baik. Jelas? Senang? Jawapan ada dalam soalan. Alright, don't worry, be happy. Cuma bila melibatkan kemahiran, anak-anak perlu asah kemahiran tersebut supaya
kemahiran awak jadi lebih baik. Alright. Okey, seterusnya bahagian C. Kita tengok lagi soalan. Contoh soalan bahagian C lagi. Kita masih lagi berada dalam soalan nombor 10. Okey, dengan menggunakan rod kuprum. Satu bahan. Rod kaca. Bahan yang kedua. Paku tekan, lilin, kaki ritot dengan pengepit dan radas lain yang bersesuaian. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis awak di bahagian A tadi. Yang sebelah tadilah. Okey, lepas tu dia akan tanya tujuan. Apa tujuan? Macam mana cara nak menjawab tujuan? Mesti ada perkataan untuk mengkaji. Bila tujuan? Apa tujuan anak-anak cikgu berada di sini? Untuk belajar. Bila sebut tujuan, mesti ada untuk. Okey, untuk apa? Untuk mengkaji. Sebab ni eksperimen, mestilah kita nak kaji. Alright? Cikgu, saya pun nak mengkaji eksperimen jugalah, cikgu. Bagus. Tengok Abang Akmal di sini bersemangat nak buat eksperimen anak-anak cikgu di sini. Dan di luar sana macam mana? Betul, cikgu. Sebab saya nak mengkaji satu eksperimen. Yang Eksperimen mana apa tu, agak-agak kalau saya tanya mereka ni, diorang ada soalan tak untuk cikgu? Macam Adib, Jasmine, Harif dan juga Hamid dan juga Eli. Ada soalan yang apa-apa ke nak tanya cikgu? Jangan malu, jangan segan. Inilah betul, masanya. Betul. Ada apa-apa soalan boleh angkat Tak sempat tangan. bersemuka dah dengan cikgu. Lepas ni kelas online kan. Bulan 9 hari bulan. Ini tanya soalan dekat live ni, cikgu. Ya, Bukan betul. senang ni. Adakah soalan daripada anda semua? Saya tak ada. Hadam. Bagus. Semua faham? Cerna Okey, terus kalau faham abang cikgu angguk. ajar. Kalau faham angguk. Faham. Menunjukkan anak-anak di luar sana mesti boleh faham juga ni. Sangat mudah. Okey, kalau tujuan untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. MV kita jenis rod. RV kita adalah kekondaksian haba. Ataupun kenapa dia bagi paku tekan? Kenapa dia bagi lilin? Kenapa dia bagi kaki retak? Cuba imagine. Di sinilah anak-anak perlu menggunakan kuasa imajinasi anak-anak. Okey, macam mana rupa rod kuprum? Rod mesti panjang. Kuprum mestilah besi. So rod tu dia buat daripada kuprum. Kalau rod kaca, okey, sama bentuk yang sama, bentuk rod, and then diperbuat daripada kaca. Paku tekan mesti semua orang anak-anak di sini dan di luar sana tahu paku tekan tu macam mana bentuk dia. Lilin, okey, mestilah untuk menjalankan pemanasan. Kaki ritot, tahu tak kaki ritot? Anak-anak tahu tak kaki ritot? Yes, hebat anak-anak di sini dan moga di luar sana pun anak-anak yang hebat juga. Okey, kaki ritot agak-agaknya bila dapat soalan macam ni terus imajinasi. Macam mana nak susun kaki ritot, macam mana nak susun rod kuprum, rod kaca, paku tekan dan lilin. Okey, awak akan dapat gambaran. Eksperimen ini kita nak menguji masa paku tekan itu jatuh. Okey, so untuk mengkaji hubungan antara jenis rod dengan kekondaksian haba ataupun masa paku tekan jatuh. Pemboleh ubah, mengenal pasti pemboleh ubah. Small meter, MV, RV dan CV sudah ada. Kita dah bincang tadi. Letakkan hanya perlu perincikan. Perlu tulis dengan penuh. Pemboleh ubah manipulasi apa? Pemboleh ubah bergerak balas apa? Pemboleh ubah dimalarkan apa? Jelaskan satu persatu. Okey, senaraikan radas tambahan. Senaraikan semua radas yang diberi. Kita ada rod kuprum, kita ada rod kaca, kita ada paku tekan, lilin, kaki ritot, penjepit dan radas lain. Itu perlu ditambah ya anak-anak. Okey, apa yang tak ada? Kita nak uji paku tekan tu jatuh. Apa alat yang kita perlukan? Jam ranting. Marvelous Jasmine. Good. Alright. Kita nak ukur masa. Perlulah jam. Kalau kita nak ukur contohnya, kita nak ukur suhu. Agak-agak kita nak kena guna apa? Haris? Temperature. Apa dia? Termometer. Siapa yang hebat tu cikgu tak tahu siapa yang bercakap tadi. Sini. Oh sini. Oh sini yang bercakap. Aduh, Ya, cikgu. marvelous. Ya ke di sini? Yeah, I got you back. Adib, I got you back. Pandai ya Mak Akmal awak ni. Alright, never mind sayang. Okay, good. Yang ukur suhu mesti menggunakan termometer. Okay, kita tengok radas tambahan kita selesai prosedur ataupun kaedah. Okay, sebab slide cikgu prosedur dan kaedah ada di belakang. Cikgu bincang kemudian. Okey, cikgu secara surface prosedur dan kaedah perlu melibatkan ketiga-tiga pemboleh ubah. Ingat, perlu melibatkan ketiga-tiga pemboleh ubah. Alright. Dan yang penjadualan data, ini kaedah di prosedur ni macam mana nak buat eksperimen tu. Okey, sebelum awak jawab prosedur ataupun kaedah, cikgu mohon anak-anak cikgu di sini, anak-anak cikgu di luar sana, anak-anak cikgu seluruh Malaysia. Okey, untuk menjawab prosedur ataupun kaedah, lukislah gambar. Imajinasi awak itu terjemahkan dalam gambar rajah. Kadang-kadang gambar itu memberi maksud yang lebih tepat.
Kadang-kadang kita tulis, kita nak cakap benda lain, tapi ayat kita benda lain. Tetapi biarlah gambar itu yang berkata-kata kepada pemeriksa yang akan pemeriksa kertas awak nanti. Betul tak, Kamal? Betul, cikgu. Marvelous Tadi lah, kan Kamal. Jasmine Dora, dia tag saya. Dia beritahu cikgu, kita ada lagi 5 minit je, cikgu. Oh, ya ke? Okey. Jasmine dia kira masa, cikgu. Alright. Kita speed up. Alright, seterusnya. Kita akan berjalan data, kita dah bincang awal tadi. Tak perlulah bincang lagi sekali ya. Okey, jimat masa. Alright. Daripada ni kita lukis gambar rajah. Daripada gambar rajah inilah susunan dia. Okey, MV ada di sini. Macam mana paku tekan lilin. Okey. Dan daripada gambar rajah ini, awak tulislah. Cubalah reka ayat. Belajar BM kot, kan? Semua belajar BM, belajar bahasa Inggeris ke boleh, bahasa Melayu pun boleh. So, daripada gambar rajah ini, tulislah sedikit. Okey, ayat yang terakhir, ingat. Ayat yang terakhir yang pertama, awak terangkan daripada gambar rajah. Yang terakhir yang perlu awak terangkan ialah, apa pemerhatian kita? Masa paku tekan jatuh. Okey, masa paku tekan jatuh, diperhatikan dan direkodkan. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok sedikit soalan 11 dan soalan 12. Okey, ini soalan membina konsep. Tengok. Nak kata nyami-nyami, ini je nyami-nyami. Yang lain tu tak nyami. Alright. Terus, ini kita bincang pasal lemak tepu. Macam mana nak jawab soalan membina konsep? Okey, langkah-langkah dia. Okey, sekejap laju. Alright. Okey, kenal pasti maklumat daripada rajah. Apa yang awak nampak daripada rajah tadi, awak ceritakan sahaja. Okey, kenal pasti ciri sepunya, nyatakan 2 ciri berdasarkan maklumat yang awak dapat tu. Konsep awal dan cikgu nak fokus kat sini, konsep awal dan konsep sebenar. Kalau soalan konsep awal, ciri yang di sini kita letak di hadapan ialah apa konsep dia. Dan nyatakan konsep sebenar, konsep di hadapan ialah ambil balik ciri yang dah letak di sini. Kita tengok macam mana ya. Alright. Okey, masih ada lagi ayam KFC ni. Mesti kegemaran ramai. Sengaja cikgu ambil sebab semangat nak belajar. Okey, kita tengok maklumat. Apa maklumat yang terdapat dalam gambar rajah ini? Bagi tahu, awak nampak minyak sapi betul? Minyak sapi, mentega, ayam goreng adalah lemak tepu. Kan mudah tu. Jawapan ada kat sini. Ni lemak tepu. Lemak tepu tu apa? Lemak tepu ialah minyak sapi, ayam goreng dan mentega. Kenapa cikgu sebut lemak tepu pandang saya, cikgu? Stop. Cikgu tahu. Aku malah sangat handsome, sangat fit. Saja je. It's okay. Alright, sekarang kita tengok ciri sepunya. Apa ciri sepunya untuk lemak tepu? Okey, lemak tepu ayam ni berasal daripada haiwan ke tumbuhan? Haiwan kan? Okey. Haiwan, cikgu. Nama pula ayam. Haiwan daripada haiwan. Lepas tu, macam mana keadaan dia? Pepejal pada suhu bilik. Daripada gambar rajah ini sebenarnya membantu anak-anak untuk mencari ciri sepunya. Seterusnya, konsep awal. Yang cikgu bincang tadi ni. Konsep awal. Konsep awal, lemak yang berasal daripada, kita letak ciri dulu. Nampak tak ciri ni? Lemak yang berasal daripada haiwan dan keadaan pepejal pada suhu bilik adalah lemak tepu. Konsep di belakang, ciri di hadapan. Ini untuk konsep awal. Teruskan lagi dengan ayam KFC kita. Alright. Ayam Cikgu, KFC cikgu jangan sebut tu, cikgu. Nanti dia datang betul-betul, cikgu. Apa tu? Cikgu sebut ayam goreng pun okey, cikgu. Ayam. Okey, ayam goreng. Okey, sekarang contoh lain, berilah contoh yang tak ada kat sini, bagilah contoh lain. Okey, lemak tak tepu, kalau ni lemak tepu, yang tadi lemak tepu berasal daripada haiwan, yang ini lemak tak tepu apa-apa produk ataupun makanan ataupun apa-apa produk lah yang diperbuat daripada tumbuhan, contohnya minyak zaitun. Okey, sekarang saya nak fokus kepada lemak tepu. Lemak tepu kalau macam tadi konsep awal kita letak ciri di hadapan, konsep di belakang. Kalau untuk konsep sebenar, kadang-kadang dia tak bagi tahu konsep sebenar, dia sebut konsep je. Kalau dia sebut konsep sahaja, refer kepada konsep sebenar. Okey, so konsep sebenar dia apa? Lemak tepu di hadapan. Konsep di hadapan adalah lemak yang berasal daripada haiwan dan keadaan pepejal pada suhu bilik. Ingat, ciri sepunya yang kita bincang slide sebelum ni, ambil paste kat sini. Copy di sana, paste sini. Mudah tak? Mudah, cikgu. Abang Akmal pun dah lama tinggal kat Lapas sekarang. Masa mudah. Alright. Ya, kita tengok sekali lagi. Kita minta maaf sebab katanya ibu pada Elif Fazlin panggil dia untuk minta tolong ke rumah. Okey, so kita tak sempat dah pun katanya nak masalah. pergi beli emas. Kata emas kat Umar habis. Alright, cikgu. Okey. Terima kasih So, banyak, cikgu. Dan juga kita nak kasih. ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar pada SMK Sebang Utama. Lambai sikit.
Alright. Okey, kita ucapkan all the best kepada mereka dan juga kepada anda-anda yang sedang menonton ini bagi subjek sains Kertazul. Alright, kita nak berhenti rehat dulu sebab selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Aisyah dan juga Cikgu Maslan dan katanya Cikgu Roslan dan katanya Sisi Iman pun akan join saya balik. Betul tak betul semasa selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum pada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020. Semoga dapat menjawab soalan dengan tenang, dapat menjawab dengan lancar. Usaha, doa, tawakal. InsyaAllah anak-anak akan berjaya. Selamat menjawab soalan SPM 2020.